There are two ways of doing your type binding. One is using numerical, the other one is using analytical. Okay, so yang kita nak pakai untuk FYP ini, we are using the most straightforward one. Yang senang tu ialah numerical. Apa yang makna numerical is ialah you katakan berapa besar is your atom, your matrix is based on the atom. Okay, kalau lagi besar material, your matrix size lagi besar. Kalau analytical tu, dia tak kira besar atau kecil, dia ambil satu equation, dia boleh represent that structure. Okay, dia tak kira besar atau kecil. Tapi sebab analytical is a bit more difficult lah. Sebab analytical tu dia perlukan mathematic function and everything. Okay, so this one we'll do numerical. Okay, just to explain to you type binding tu apa dia. Okay, first of all, like macam type binding tu, in order to solve this part, you kena buat Hamiltonian. So Hamiltonian is just, what is Hamiltonian? It's just kinetic energy. Hamiltonian is equals to kinetic energy plus potential energy lah, yang kita learn before lah. But in type binding, we'll make it even simpler. We say that type binding is this one. Type binding macam the operator lah. The Hamiltonian equation is, it looks something like this here. So you want to get the, kita nak plot dapatkan energy sebab we nak dapatkan band structure nanti and also electronic property, we have to get the energy first. And Doctor, yes, Doctor, sorry for intruding. Like, one question I wanted to ask. The FYP proposal, when is the deadline for this, Doctor? oh, I'm not sure. You have to check the website. Adib, I don't know what. I think it's maybe it's supposed to be last week lah. I think maybe you have to submit this week lah. I think supposed to be last week because the list only came out last week. So you go to the FYP website and you go check again. Because like my supervisor told Thursday, but then again, coordinator of SKEM told that Sunday. So I am a bit confused. Sorry. I guess if you submit late, it's okay lah. I don't think they will just not accept it. He said Thursday and one he says next Sunday. Is it this Sunday or last Sunday? Next Sunday, because they said they extended the deadline. Then you do next Sunday. It's all right. I think just a few days apart, it is okay one. As long as you submit, it's all right. Oh, okay. Thank you, Doctor. Okay, Arif. Okay, Zato dengan Amir, getting back to here. Okay, yang paling penting yang kita nak buat ni is that we nak dapatkan matrix alpha and beta. Okay, then lepas kita dapat alpha matrix alpha dengan beta, kita nak masuk dalam Hamiltonian equation. And then you may ask us, tak tahu macam mana nak masukkan lah, macam mana tu, dah tak apa sebab the code dah ditulis. Kan tadi saya dah share the code with you. Let me open balik the code saya dah letak mana ni. I have to open the WhatsApp again I have to open my WhatsApp again. Nanti I cari balik FYP. Christine. Sebab dah buka banyak sangat, komputer dah slow. Okay, so if you look at the form yang MATLAB script yang dia type ni, MATLAB script yang dia type kat sini tu dia agak hebat sikit lah sebab dia buat untuk armchair dengan zigzag. And then for the width tu, dia kata minimum width tu 4 and then length tu 1. Okay, sebab okay. Then after that, what over here is that the script tu dia allow dia nak create matrix alpha and dia allow dia create matrix beta. Okay, dia dah buat automated dah lah. Sebab dia dah buat automated tu, dia macam hebat lah. Dia kata you letak saja apa value, dia akan buat untuk you. So when you kira alpha dah beta dah, and if you see down here, bila dia nak kira the
Hamiltonian ni lah ni, ini equation lah. Bila dia nak kira Hamiltonian ni eigenvalue alpha, beta, yang ni lah. This is the equation kita nak letak bawah sini. Lepas tu dia akan calculate. This is all already memang dah ikut standard lah. Dia akan calculate, lepas tu dia akan base here, dia akan calculate the density of states and then the electronic property lah. But the problem here is that you kena start like how to do manually tanpa using script, how to apa tu alpha, apa tu beta. Okay, sebab yang ni dah automated. Kalau you tengok ni, you takkan faham. Sebab dia dah buat automated untuk semua, you takkan faham. So you have to start with the basic lah. So you see here, the Hamiltonian, like I say, in class I say Hamiltonian is actually energy. Energy is equals to kinetic energy plus potential energy. Tetapi dalam type binding tu, dia different sikit. Dia bukan kinetic energy plus potential energy lah. Dia is based on alpha dengan beta. Okay, this is based on alpha and beta. So if you look at the PowerPoint tadi, over here, Hamiltonian ini is energy. Energy is equals to alpha beta lah. So it looks something like this here lah. U11, U12, U21, U23, and then you ada waveform here. So if you look at further nanti, dia akan explain this. Dia akan explain, dia kata okay, lepas tu yang ni this original. Lepas tu dia akan look like something like this lah. Dia ada waveform, everything. Dia ada epsilon, dia ada T here. Lepas tu, let's go down here and he'll teach you how to do the alpha. Okay, beta. Lepas tu, dia kata lepas tu dia akan dapat something like this here. This Hamiltonian yang ni U11, U12 tu you akan digantikan dengan alpha, beta. Lepas tu ini beta prime. Beta prime pun kena tahu apa dia. Lepas tu dia macam terbalik sikit. Alpha, beta, dan kosong, beta prime, alpha. So all these thing yang Hamiltonian dia akan replace by alpha, beta. So the first thing you have to understand is apa tu alpha beta lah. So senang saja. I explain to you alpha beta. Just to explain to you. Let's say that we have this is structure lah. Structure tu he looks something like this is a graphing structure. Okay, this is a graphing structure. This is a graphing structure here. Then it looks something like a honeycomb. Dia ada size dia. So kita dia kata yang untuk armchair tu, if you tengok yang ada edge tu, dia macam armchair lah kat atas. Yang ni dia akan zigzag kat atas. Okay, armchair dengan zigzag. Okay, tak apa. So dia kata, okay, let's start with zigzag kat atas. Let's say that we have material, dia size dia macam ni. Dia ada 1, 2, bentuk dia ada 1, 2, 3 lah macam ni. And katakan you ada bentuk macam ni, the first thing you do is that you letaklah numbering. So 01, 02, 03, 04, P1, P2, P3, Q1. Any number lah, tapi dia start 1 sampai 8, 1 sampai 8, 1 sampai 8. Kalau you ada lagi panjang, you continue after 8 ada 9, 10, 11 lah. Okay, so this one dah okay. Then the next thing you do is that you draw something like this here. Katakan I start in the, dia kata you start in the center. Ya, ada 3 ni tak apa, you start in the center. So P1, P2, P3, P4, P4, P5, P6, P7, P8. Okay, then you say P1 to P8, P1 to P8. Lepas tu dia kata P1 dengan P1. P1 dengan P1, dia P1 dengan P1, dia diri sendiri. P1 and P1 right is itself is 0. Okay, P1 dengan P2 ada tak connection? Ada. P1 dengan P2 ada connection. So what is the connection? So in the type binding, the connection we say that this is the hopping energy lah, the energy between this P1 dengan P2. Dia dah diberi. Jawapan dia ialah negative 2.7 EV. It's called type binding hopping integral between carbon and carbon lah. Katakan ini carbon, ini carbon. What is the energy between these two atom here? Dia dah buat eksperimen, dia kata negative 2.7. And you take negative 2.7, you replace by T lah. So P1 and P2 ada T. How about P1 dengan P3 ada connection tak? Tak ada. P1 dengan P3 tak ada connection. P1 dengan P3 kosong. P1 dengan P4 ada connection tak? Tak ada. Kosong. Then you continue lah. Kenapa jadi ada connection? P2 dengan P1 ada connection tak? P2 dengan P1 ada connection. So you letak T lah. P2 dengan P3 ada connection tak? P2 dengan P3 ada connection. That's why you say P2 dengan P3 ada T. So you just buat saja matematik lah. In the end you akan dapat matrix A here. Okay, this is matrix A untuk this guy here. Okay, then
dia ada matrix B pula. Apa tu matrix B? Matrix B ialah antara two unit cell, antara bukan diri sendiri tetapi antara neighbor dia, jiran dia. So you kena ambil P1, P2, P3 sampai 8, lepas tu you kena letak Q pula. Q sampai sini pula. Q sampai sini pula lah. So then P1 dengan Q1 ada connection tak? P1 dengan Q1 tak ada connection. So yang connection tu P1 dengan Q2, P4 dengan Q3, P4 dengan Q3 ada T sini, P8 dengan Q7 ada sini. So dia akan dapatkan beta sinilah. Dia akan dapat. How about for this guy and that guy here? P1 dengan kosong. Ada connection tak? Ada. Tapi kita tak buat sini. Kenapa kita tak buat sini? Sebab you nampak tak? Dia ada satu prime here. Okay, this is what it mean here. Alpha, alpha, alpha. Alpha maknanya this guy. Kenapa dia ada 3 darab 3? Sebab kita ada 3 saja. Kita ada 1, 2, 3. Kita ada 3. 3 saja. So dia 3 darab 3 lah. Kalau dia ada 4, dia 4 darab 4 lah. So you can say something like this lah. This is your alpha here. Alpha this guy. Connection between P dengan Q tu kita letak beta. Ini mini beta lah. How about this one to here? Dia akan terbalik. Dia akan macam mirror image lah. So dia akan beta prime. Memang macam tu lah format dia. You tanya, sir, kenapa dia beta prime? Memang macam tu. Kalau you nak buat balik P2 dengan Q kan, you boleh buat O. Nanti you akan dapat matrix yang ni kan, dia akan macam macam reflection of this one, dia akan terbalik sikit lah. So in matrix the prime lah, that is called the matrix. You cari balik the definition lah, matrix prime lah. I pun dah lupa lah dia ada matrix prime nya. Yang dia ada satu transpose transpose macam tu lah, A prime. So dia kata, so that is why dia kata matrix ni size dia 3 darab 3, then dia ada position ni lah, dia ada dengan yang ni, ni alpha dengan beta, ini alpha dengan beta prime sebab dia transpose of this one. Then di atas tu dia kena ikut teknik dia. Dia kata okay, di atas tu teknik dia kena letak alpha alpha alpha, and then this one alpha dengan beta juga. This is memang style dia lah. And then this one with this guy lah. Dia akan dapat macam bentuk yang ni. In the end, this is the bentuk lah. The alpha beta ni, it looks something like this lah. Bentuk dia macam ni. Bentuk dia macam ni. Dia dah dapat bentuk macam ni. Lepas tu dia yang ni. Okay, what he do here. Lepas dia dapat bentuk yang ni, dia akan letak dalam matrix ni. Dia akan kira density of states dengan electron property. So that is the basic. Lepas tu, for future student, I kata student dah buat ni, so dia tak boleh buat yang sama. So I kata, why don't you remove satu atom? Katakan ada vacancy lah, you remove satu atom tu, apa terjadi? So dia akan track lah, okay, kalau you remove sini, yang ni akan terjadi sini lah. Dia kata, okay, yang ni akan affected, energi ni akan berubah, and then yang ni akan jadi satu energi baru. So kita buat lagi satu study macam tu. Okay, so then after that kita dah buat ni, then I ask student, dia kata, okay sir, your previous student dah buat untuk pristine, which is the perfect one. Lepas tu you dah buat vacancy pun dah buat. Tapi untuk saya nak buat apa? And then that's why I say that, okay, kalau macam tu dia dah buat tu, so I ask other student, lepas senior you lah, senior you, dia kata, okay, sebab dah buat kita cari material lain. So let me go open one of the thesis that I share to you, the PSM finale. Nanti cari balik Okay. Mana dia? Thesis. Okay, then lepas tu ada satu, yang ni nampak kan? Satu student dia kata, okay, before that dia buat grafin juga. Dia kata dia buat Stonewall defect lah. Apa tu Stonewall defect? So dia buat sama juga. Dia ambil daripada senior. So apa yang beza tu, dia letak lubang yang betul lagi besar. Dia letak yang defect punya lubang lagi besar. So that is called Stonewall lah. I try to find for you. Doktor? Ya? Sekarang you tengah share slide ke tesis? Share thesis. Oh, saya tak share thesis lah. Okay, sorry I share. I baru buka saja. Okay, so then the other student, sebab
saya dah buat vacancy, sebab tu dia buat Stonewall lah. Stonewall tu maknanya dia bentuk dia lagi tak seragam lah. So dia buat study ni lah, student yang ni lah. So dia before dia buat anything, dia kena lukis dulu. Dia kena lukis lah. Tadi kita pakai T semua, dia akan lukis balik lah. Sama saja, tengok semua sama. Dia just kena lukis dulu yang basic itu. Dan dia lukis lah, mana dia lukis. Dia lukis dulu, lepas tu dia kata okey, kat tempat sini tu dia ada banyak yang hilang, dia akan jadi weight lah. Tadi normally ada 1 2 3 4 5 6. Tapi ini 1 2 3 4 5 6 7. Dia akan jadi tak cantik, lepas tu dia tulis dia MATLAB script tu agak susah sikit lah, dia tulis sikit, lepas tu dia dalam matrik tu dia ubah-ubah value dia. Dalam matrik tu dia ubah-ubah value dia. Dalam matrik sini lah tadi dia akan cari tempat dia kat mana yang ada lebih extra elektron, yang kurang elektron, dia akan ubah value T tu lah. Betul ni tengok. Dia semua sama, dia ubah value tu. Dan bila dia dah ubah value tu, dia simulate. Kalau dia ubah untuk alpha, dia also kena ubah untuk beta. So this is one of senior that did this thing, but it's on graphene. Lepas tu ada student kata, okay, dia dah buat yang macam ni kan. So ada lagi satu student, dia buat type binding juga, tapi dia buat untuk silicon carbide. Then saya kata kenapa dia buat silicon carbide? Dia kata silicon carbide ni dia bentuk dia macam grafin. Sama juga ada alpha beta, ini sama juga, semua sama. Yang beza yang untuk dia tu dia ada satu silikon and satu carbide. Satu silikon and satu carbide lah. Satu silikon, satu carbide lah. Macam ni, bentuk dia macam ni. Lepas tu dia buat balik, dia ikut balik yang asal tu, dia akan ubah value sikit. Kan dia tengok dia kan value tu tadi E kan. Dia kata ini E untuk silikon, ini E untuk carbide, ini isi silikon, ini carbide, dia ubah saja. Lepas tu dia simulate. Dia ubah, dia simulate. So the idea that I'm letting you know here, the first of all you kena understand untuk buat perfect graphene nanoribbon tu, yang perfect lah, yang untuk perfect ni yang density of yang tadi mana dia? Yang ni perfect punya. Pristine lah, perfect punya. You kena tahu macam mana nak buat untuk yang perfect dulu. Apa tu alpha beta tu, apa tu value tu, matrik dia, rupa dia macam mana. Yang ni lepas tu run the pristine. Yang tu. Lepas you faham tu, baru you boleh continue kata okay, apa nak buat sekarang. Student ni dah pernah buat untuk vacancy 1 lubang, student tu dah vacancy 2 lubang. Lepas tu lagi satu student dia dah buat silicon carbide, macam Yubin dah buat silicon carbide. So kalau you nak buat, katakan okay, dia kata okay, student ni dah buat silicon carbide, okay, tapi saya nak pakai model dia ni, saya nak buat vacancy, saya nak hilang satu atom. Boleh tak sir? Boleh. You nak proceed, you pakailah kod dia pun dah ada, you proceed macam tu lah. So that is what the idea I'm telling you lah. You kena tahu apa tu type binding, macam mana buat alpha beta, lepas tu kod tu dia simulate band structure dengan electron property, density of state, semua tu lah. Lepas tu dah tahu, okay, so roughly I know lah what is alpha beta, macam mana dia run. Okay, the next thing I nak buat ini. I propose I nak buat vacancy, atau saya nak cari material lain. Kalau you nak cari material lain, dia bentuk dia kena honeycomb macam ni ya, bentuk dia. Dia tak boleh bentuk macam different lah. Kalau bentuk different tu saya dah tanya student saya, dia kata tak boleh, model pakai ni tak boleh lah. Dia kena bentuk macam ni jugalah. Okay, Amir dengan Izzatul, at least ada tak boleh faham sikit? Boleh dah explain to you what it is about. What you want to do later on, kita tahu nak buat type binding, tapi kita nak buat material apa and apa effect kita nak buat kepada material tu. So that is the thing that you kena think lah nak buat apa. Kalau nak buat silicon carbide, nak buat vacancy pun boleh lah. Tapi kalau satu student dah ambil title tu, you kena ambil yang student lain tu. Tengok, I got another student that even for the year before me, banyak idea mereka ada. Okay, let's say I got one more student, Haslina, dia Haslina buat ni PowerPoint Haslina buat untuk germanium nanoribbon. Exactly semua sama aja. Dia cakap dia buat germanium. Germanium tu maknanya instead of pakai silicon, dia pakai germanium semua. Dia buat sama juga. Dia just recycle saja. Tengok yang tu recycle, edit a bit, modify, simulate.
Macam ni lah, sama lah. Nah, buat saja recycle, pakai yang sama, kod yang sama, edit, apa dia edit, dapat balik. Okay, all the material you nak, PowerPoint semua tu saya boleh bagi. Kod pun saya ada. I just need you to fahamkan what is type binding. You baca balik what is alpha, what is beta. And kita dah tahu nanti yang proposal nak hantar hari Ahad. Kalau tadi kawan kata, you just cakap saja you nak buat time binding untuk nano ribbon, tak apa. Nanti tajuk tu nak tukar balik. Dah identify nak material link, nak buat effect link, boleh ubah anytime saja. Untuk formality, maybe you just cakap nak buat certain thing sajalah. Kalau tak buat tu tak apa. Sebab hari Ahad kan dia kata kena hantar kan. So you just tulis any random lah. Dia kata nak buat time binding on this thing, on that thing lah. Okay tak? Amir dengan Izzatu, okay? Okey, sir. Okey, Doktor. Setakat ni dah nampak gambaran. Nampak gambaran kan? Semua recycle saja. Semua you tak payah buat from the scratch punya. Semua ini ambil daripada Edric. Edric yang mula saya hantar tu kan. Yang tu yang original lah. So semua bila buat tu, start tu macam ni, selalu macam ni. Sir, saya tak tahu kod ni apa pasal lah dia nak buat apa tu. Saya tak tahu dia tulis apa. Sebab kita tak tahu macam mana nak buat manual. Lepas kita faham macam nak buat manual, lepas tu kita tengok kod tu agak-agak tahulah, agak-agak you don't have to understand the code 100%, you just have to modify the code sebab kod tu dia akan generate alpha dengan beta and then bila you run, the problem is bila you ubah, you run kan ada error. So that is very common one. So every time the student saya bagi the code, dia dah faham sikit, dia kata okay sir, I agak faham lah. Tapi bila saya edit alpha dengan beta, saya run balik dia ada error atau dia tak ada error tapi result dia pelik. So that the problem is either your matrix size tu dia tak ngam ke atau matrix, kalau you have to understand kalau matrix kan you buat tak ngam size dia tak boleh calculate. Jadi what is one error lah. The other is that matrix yang you buat kat MATLAB tu dia generate salah. Macam you nak letak elemen ni macam ni tapi bila you buat kat matrix you letak tempat salah, lokasi salah. Bila dia calculate nanti dia boleh run tapi result dia semua salah. So selalunya bila kita tahu kalau selalu dia akan nampak cantik macam ni lah. You nampak dia akan curve macam tu lah. Dia akan nampak seragam. Yang ni okey. Kalau dia nampak tiba-tiba pelik kan macam yang ni nampak still okey lah. Ni pun nampak still okey. Dia cantik macam ni. Kalau dia nampak memang pelik saling satu nak atas macam tu spiking you tahu something wrong in your program lah. And just like to let you know is Edric punya case sebab bila dia buat density of state kan, kita tengok balik kod dia. So I tak nak confuse you lah. Bila dia buat density of state tu, dia ada buat dua jenis density of state. Satu dia buat NEGF density of state. Lepas tu satu dia buat yang density of state tu dia ada two kinds lah. In the end, after all my student that buat tu, saya kata bila pakai kod tu pakai yang NEGF density of state. Sebab Edric dia buat dua jenis, dia buat satu numeric, dia buat satu density of state yang bukan perfect lah. Dia kata boleh lah, boleh kira tapi dia tak perfect sangat. So in the end after that I ask all the student to buat ikut NEGF density of state calculation sebab bila you calculate guna kod yang ni dia lagi tepat. If you tak faham, let me explain Okay, if we open Edric matrices Okay, we buka thesis dia. Kalau you tengok thesis dia ada buat dua jenis Okay, bila dia kira tu ada tak? Dia dia ada buat dua jenis density of state. Dia kata density of state capture the effect of length while analytical method does not. So dia density of state dia buat dua jenis. Patut bukan ini tak bagus sangat Mencari paper dia tadi yang saya share tu. Ni yang dia tulis paper ni lah. Ada tak dia buat dua jenis density of state? 1, 2, 3 dia tak cakap sini. Satu dia selalu dia kata satu is numerical, satu dia
Analytical. Okay lah, tak apalah. So what it means here is that bila dalam code dia tu, dia ada buat two types of coding untuk density of state. Satu density of state dia pakai, dia kata dia pakai yang tak berapa bagus lah. Something like this lah. So if you look at the engineer tu, density of state tu, dia kata satu dia nampak macam ni, satu nampak macam ni, satu nampak macam tu. Kenapa dia nampak macam ni? Sebab dia pakai code tu, result tu dia bagi macam ni. Lagi satu code, bila you pakai, dia akan nampak semua sama. Dia akan nampak semua sama. So, bila saya nak explain dalam paper nanti, I very susah tau. Orang tembak, dia kata, kenapa your code ni, bila you simulate density state, kejap dia macam ni, kejap macam ni, kejap macam tu. Lepas tu, saya tengok balik code tu, then saya tell all my student, saya cakap, you jangan pakai density state tu, dia ada dua jenis, you pakai satu jenis dah cukup, yang dia ada one. Which is called the NEGF density of states lah. Tadi yang pristine tu lah. I think this one, my student dia dah modify lah. This one I cakap you pakai yang ni. Lagi bagus lah. I think the code dah ada. Okay lah. So that is why my explanation is lah. Kalau dia kata hari Ahad tu kena hantar, you nak tulis your draft untuk your title semua, before you nak hantar tu, you tunjuk saya dulu. You okay, sir, boleh tak saya macam tu? Sebab kita nak formality saja. Kita nak hantar tajuk macam tu untuk dapatkan markah saja. Bila you dah hantar dah okay, nanti kata minggu ketiga, minggu keempat, lima, saya kata, okay, I dah ready, I nak tukar berarti I nak tukar ni. Boleh tak? Boleh. Title boleh tukar anytime. PSM turun nak tukar title before submit thesis pun boleh juga. Alright. So yang FYP borang tu hantar dulu. Before hantar tu bagi saya tengok. Lepas dah hantar tu, then you jangan tengok kod ni dulu lah. Just kod ni you tengok, you akan susah hati. You tengok balik this explanation. Bukan tengok semua tau. Kalau you tengok semua pun pening juga. Yang sampai pristine saja. Yang mana tadi ya? Yang sampai pristine sebab kalau you tengok bukan yang ni lah. Saya dah tutup lah. FYP. You tengok sampai pristine cukup. Tengok sampai pristine cukup. Sebab after this one, yang ni kan, yang PhD. Ken Long tu PhD student saya. Ini Ken Long, dia PhD student. Dia PhD tu dia buat style macam ni lah. Dia buat lagi dahsyat lah. So you tak payah buat macam tu lah. You buat sampai pristine saja. Betul. Okay. Amir, is that okay? I hope this explains something. I'm just letting you know that bila you baca something new, it's always tak faham ya. It's always normal ya. Bukan you just kena buat the matrix dulu slowly. Lepas tu akan okay lah. Okay. So with that, I let you go first lah. Nanti you pergi makan lunch lah. Dah sampai lama lah kelas lah. Okay, anything you just WhatsApp lah. Kalau soalan-soalan tu tak payah tunggu sampai minggu depan. Any problem ke apa-apa, you WhatsApp saja. Saya akan bantu. Okay? Alright. Okay, Doktor. Thank you. Okay, Doktor. So, form ni hantar tunjuk kat Doktor dulu lah kan sebelum submit? Sebelum submit tu, you let me tengok dululah. Nanti mungkin title tu saya akan ubah-ubah bagi dia cantik sikit sebab nanti you tak tahu nak pilih title yang the style of nama tajuk-tajuk tu lah. Tak apa, you just bagi saya tengok, kita edit-edit. Walaupun kita tak buat tajuk tu pun tak apa. Sekadar nak hantar untuk dapatkan markah saja. Okay, Doktor. Faham? Terima kasih. Okay, alright.